Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suara okey tak? Suara clear tak? Clear Merdu. So, hari ni saya nak buat kelas pengenalan FCPO. So, saya tak ada buat slide lah. Just macam kalau you guys ada question, saya akan jawab. And then saya nak just brief secara roughly lah. Dalam pukul 9:04 lah kita start. Oh, market dah buka. Okay, dah boleh start lah. So, kelas ni santai-santai lah. Tak ada slide apa pun. Okay. Okay, saya start Bismillahirrahmanirrahim. So, kalau nak tahu pasal FCPO, so korang boleh buka website website Bursa Malaysia. Bursa Malaysia. So, pergi dekat Waalaikumsalam. So, pergi kat website Bursa Malaysia. Lepas tu okay, trade. Dekat trade ni. Lepas tu okay, dekat trade. Lepas tu derivative. Tak silap lah, derivative kot. Saya pun tak ingat sangat lah. Sekejap. Kat sini. So dia akan keluar dekat FCPO. So dekat sini dia ada tunjuk lah FCPO ni dia start market daripada Oktober 1980. So dah lama dah basically FCPO ni. And then FCPO ni contract is Syariah compliant. Okay, yang ni dia diiktiraf oleh Badan Suruhanjaya Security Malaysia lah. Syariah, dia orang punya panel syariah. Okay, untuk FCPO basically dia futures seperti kita tahu futures ni kalau dalam maksudnya kalau dalam investment maksudnya futures ni yang paling high risk lah. Okay, yang paling high risk. So bila high risk dia punya high risk and then high return lah. Okay, so kalau saham bagi yang masih baru dalam saham ataupun financial market, mungkin kalau setahun baru dalam financial market, saya tak galakkan lah. Saya tak galakkan join FCPO sebab FCPO ni dia lebih volatile and then dia punya risk lagi tinggi lah. So saya rasa better untuk you guys kalau yang masih baru, masih tak pernah trade, saya rasa better start dengan saham dulu lah kot. Okay, so untuk contract size dia adalah 25 metric ton. That's why satu tick RM25 lah. Satu tick RM25. Okay, untuk trading hours dia ada Isnin ke Jumaat. So 10.30 hingga 12.30 sesi pagi. Dia market buka pukul 10.30. Kalau bursa saham buka pukul 9 kan. So dia buka pukul 10.30. Afternoon dia lama sikit, pukul 2.30 sampai pukul 6. And then malam Isnin hingga Khamis dia market buka daripada pukul 9 hingga pukul 11.30.
Okay, so after T plus 1 ni, maksud dia T plus 1 ni, contoh hari ni hari ni berapa? 16 hari bulan 3 Okay, so 16 hari bulan 3, basically kalau yang siapa yang trade malam sekarang ni kan, pukul 9, so maksudnya dia akan trade 17 hari bulan 3 lah. Maksudnya sesi malam tu adalah untuk sesi esok tu. That's why hari Khamis, that's why hari Jumaat tak ada sesi malam. Sebab esok tu Sabtu kan. So dia Isnin hingga Khamis je untuk malam. So 9 hingga 11.30. And then dari segi ni korang boleh baca lah. Dia punya cooling off period, dia ada limit up, limit down juga. So kat sini kalau limit up dia triggered, so dia ada 15 minit cooling period lah. So lepas tu market akan start balik. So kalau contoh kita tengok dari segi chart, bila ada limit up tu sekejap. So kat sini price dah limit up. So dalam 10%, kat sini dia ada cooling period lah. Kalau kita nampak kat sini dia start tak ada transaction ni kan. So bila dia buka balik and then ada gap lagi. So FCPO ni dia memang banyak gap lah. Dia setiap kali sebelum market open atau sebelum market open, kiranya kalau 10.30 hingga 12.30, contohnya sebelum 12.30 tu kalau boleh kita close position terus. Kita tak bawa ke tengah hari. Kita tak bawa ke petang. Dia panggil overnoon lah. Kalau malam bawa ke esok tu kita panggil overnight kan. So kalau untuk yang baru-baru, even saya pun masih baru, so saya tak trade overnoon ataupun overnight lah. So saya just intraday sahaja. Okay, lepas tu dia punya final settlement adalah physical delivery. So physical delivery ni maksudnya kalau kita trade, selalunya kita akan trade kontrak 3 bulan ke hadapan lah. Supaya bila maksudnya kalau dah expired, sebab dia akan hantar dalam physical delivery tau. So kalau dah expired, kita akan dapat minyak sawit lah. Kita akan dapat minyak sawit. So basically dalam futures ni, okay, kalau dalam futures ni dia tak ada kita panggil istilah jerung ke apa, tak ada lah. So basically yang kita panggil hedges, dia ada golongan hedges ni. Maksudnya hedges ni dia golongan yang betul-betul nak pakai minyak sawit. So dia orang akan beli, dia orang tak beli based on technical atau apa-apa. So dia orang beli dalam big lot sebab betul-betul memang nak pakai sawit. So dekat situ kita ambil peluang lah untuk buat duit. So basically kalau futures market ni lebih kepada dia tak ada manipulation macam saham lah. Kebanyakannya hedges ni dibeli memang untuk ni lah. Memang untuk pakai. Okay, so yang best ni FCPO ni sebab dia market global. Okay, market global. So bila sawit ni paling terbesar sekali Indonesia kan. So second is Malaysia. So market global lah, daripada China, US, semua trade kat Malaysia. So ni adalah contoh. So dari segi modal ataupun kita panggil margin lah. So sawit FCPO ni dia ada margin, dia tak macam saham. Kita boleh buy sell kita boleh buy sell ikut beli 1,000 ke 500 ke, dia tak ada lah. So basically dari segi modal, sekejap. Berpuluh. Okay. Kecil.
So sikit. Okay, FCPO untuk modal ataupun margin. So FCPO ni dia besar sikit lah. Masa saya mula-mula trade, saya start berapa bulan Januari. Masa tu 7,500. So sekarang dah naik. Hari 14 Mac yang paling latest 11,000 untuk full margin. Full margin. So kalau untuk half margin, half margin 5,500 lah. RM 5,500 half margin. So kalau siapa tanya modal berapa nak kena trade, saya nasihatkan ada double lah. Okay, so kalau half margin, better untuk korang sediakan 11,000. Kalau half margin, full margin, better korang sediakan 22,000. So dia jadi besar sikit lah. Masa saya mula-mula masuk tu dia 7,500. Tapi sebab volatility yang terlampau dahsyat masa perang US-Ukraine Russia-Ukraine tu, so dia naikkan margin lah. So sekarang bila dia dah naik, memang market sekarang slow sikit lah. Tapi still boleh buat duit lah. Apa lagi? CPO. So kalau kita nak tengok dari segi fundamental pun, dia ada fundamental dia. Dekat fundamental selalu orang rujuk dekat mpob.gov.my. So kat sini boleh tengok dia punya fundamental. Lepas tu buka MPOB ni, and then buka dekat sekejap. Sekejap saya tak ingat lah. Kat mana saya tak ingat, tapi dekat area sini lah website. Okay, and then apa lagi nak tanya? So korang just boleh tanya lah apa-apa. Sebab saya tak buat slide, so saya just answer you guys punya question lah. Okay, Amin, time frame apa yang sesuai untuk trade FCPO? Untuk day trade, saya pakai 1 minit dengan 5 minit. 1 minit dengan 5 minit. Selalu orang pakai 1.5.15 lah. 1.5.15. Entry 1 minit. Ikut atas masing-masing lah. Ada juga orang entry 5 minit. So dia punya behavior dia memang banyak gap. Untuk FCPO dia memang banyak gap. Okay, untuk chart, dia punya chart kita tulis FCPO 1. Okay, FCPO 1. So kat sini ada FCPO 1 tanda seru. Ini untuk continuous contract. Maksudnya yang daripada lama-lama punya chart pun still ada lah. Ataupun another option is contract active. Okay, contract active ni 3 bulan ke hadapan. So dia akan renew setiap 15 hari bulan. Contoh semalam kan, 15 hari bulan 3. Okay, so kita akan gunakan kontrak Jun. So ni bulan 3 kan, so 3 bulan kontrak Jun lah. Tapi masa 14 hari bulan 3, kita masih gunakan kontrak Mei. So kita gunakan kontrak 3 bulan ke hadapan. Setiap 15 hari bulan, dia ada kita guna kontrak yang baru lah. Kontrak yang aktif untuk trade. Lepas tu dari segi fundamental, dia akan keluar data selalunya 10 hari bulan. 10 hari bulan. MPOB akan keluarkan data dari segi supply and demand, dari segi fundamental punya side lah. So kalau untuk chart, FCPO 1. Lepas tu dekat sini ada juga korang boleh trading panel ni untuk ni kan, untuk paper trade. Okay, half margin ada specific requirement. Gaji, bank statement,
Kalau untuk Phillip Futures, saya buat under Dr. Arif. Phillip Futures dia tak ketat sangat. Dia tak ketat macam bank punya, macam contoh RHB. So basically kalau macam broker house, sebab Phillip Futures ni lebih kurang macam M plus lah. So dia tak ketat sangat. Tak ada dari requirement tu, tak ada lah. So semua orang boleh apply. Gaji tak ada minta, cuma bank statement sahaja. Okay, so chart ni selalunya untuk day trade lah. So kita tak guna sangat lah daily. Daily ni mungkin boleh untuk draw horizontal line, trend line, everything. Tapi untuk swing kalau boleh, modal memang besar. Jarang lah orang, maksudnya kalau dah lama dalam market, even remiser pun tak galakkan untuk swing. Kalau boleh day trade lah. Okay, apa beza FCPO 1 dengan 2? Saya tak sure. Saya memang pakai 1 sahaja. Saya tak explore part 2. So saya pakai FCPO 1 sahaja. Share sikit TA. Apa yang saya perasan lah dekat futures, basically futures ni dia, apa yang saya nampak dari segi chart pattern tu, macam kita trade saham banyak VCP pattern, that's chart pattern semua kan. Apa yang saya perasan dekat FCPO, Nazmi wassalam, apa yang saya perasan dekat FCPO paling penting adalah market structure. Uptrend, sideway, downtrend, lower high, lower low tu, benda tu penting. Saya trade memang saya tak pakai indikator apa-apa. Saya trade naked lah dekat FCPO. Lain dengan trade saham. Sebab dulu saya try pakai moving average, saya rasa macam banyak noise lah. So saya pakai naked chart lah. Waktu apa yang sesuai dengan tak sesuai untuk entry? FCPO ni dia ada satu, ini based on observation lah. Saya tak ada lah bertahun-tahun ke apa. Ini based on observation yang saya trade selama 2 bulan ni kan. So saya perasan FCPO ni dia best setengah jam awal. Okay, contoh kita buka market pukul 10.30. Pukul 10.30 hingga pukul 11. Yang tu yang best. 10.30 hingga pukul 11. Lepas tu dia dah slow. And then bila petang 2.30 hingga pukul 3.30, sejam macam tu. Lepas tu dia ni balik sebelum market tutup dalam pukul 4.30 macam tu. Dah boleh tengok. So basing period dia, macam saham basing period 2 minggu, 4 minggu. Selalunya basing period untuk intraday ni 2 hours, 1 hours lah. So dia buat base dalam 1 jam, 2 jam lah. Tapi itu atas tengok hari lah. Dia tak ada lah fix macam tu. Tapi apa yang saya perasan, dia punya behavior macam tu lah. Setup sama dengan setup saham ke? Lain. Saya try mula-mula saya pakai setup saham kan dekat FCPO. Boleh nak pakai, tapi saya rasa tak sharp sangat. Sebab saya rasa kalau FCPO ni dia lebih kepada kita timing. Kita boleh direction, contoh direction kita uptrend. Kita betul uptrend tapi kita still boleh lose money kan. So dia guna timing. Bagi saya moving average ni dia banyak noise lah. So saya guna naked chart lah. Tak, lain dengan saham. Berbeza sikit lah. Futures dia lebih kepada nampak macam forex lah. Dia punya technical analysis je.
Setup intraday. Setup ni kelas pengenalan je. Kelas pengenalan. Setup biasa-biasa je. Saya pun baru 2 bulan dah market. So ni kelas pengenalan, kita nak share apa yang nak tahu lah kan. So lepas tu kalau nak try paper trade, so kalau nak try paper trade, dekat bawah ni ada trading panel, tapi kena subscribe TradingView Pro dengan real data. So dekat sini boleh set lah. Boleh set trading setting, boleh tukar profit and loss dalam ticks. So boleh lah kita set. Contoh kat sini. Lepas tu tekan dekat yang belah kanan ni. Dia ada market depth. Dia ada market depth. Lepas tu kat sini kita boleh nak buy limit ke, nak buy market, nak buy stop. Semua boleh lah. Dekat sini kita boleh nak market ke, nak limit, nak buy stop. So contoh dekat sini, mana tadi buka pukul 9 pukul 9 kat sini. So kita boleh draw lah. Saya perasan futures ni dia banyak guna basic technical analysis je. So kat sini nampak dia still sideways lah. Kat sini ada kenaikan sikit. Lepas tu satu ticks, kalau untuk satu lot RM25. So kat sini 60 ticks dalam masa berapa minit? 1, 2, 3, 4, 5, 6 minit. 60 darab 25 berapa? 60 darab 25. So 1500 dalam masa 1, 2, 3, 4, 5, 6 minit. 6 minit. So dia high risk, high return lah. That's why siapa yang trade saham dia, trade futures, dia rasa macam tak ada apa lah saham ni. Half margin guna Nova, ada banyak beza tak dengan CQG? Banyak beza. Ni saya tunjuk CQG. So ni tadi saya trade, saya dapat RM850. So profit kecil-kecil je. Saya trade ni berapa minit lah? 6 minit kot. 6 minit dapat RM850. Lepas tu CQG ni lah platform dia. Yang bestnya CQG ni, yang best CQG dia ada bracket. Bracket ni kita boleh custom. Kita nak letak TP dengan stop loss siap-siap. So yang mana hit dulu dia akan stop terus lah. So ni yang best CQG, dia boleh set. Contoh saya nak set 100 ticks. So selagi tak hit dua-dua ni, dia akan kita layan lah. Lepas tu yang bestnya bila kita masuk order, kita boleh drag je. Kita boleh drag harga. Kita nak trailing stop kan, kita just tarik je. Kita modify macam tu. So dekat sini pun boleh buat boleh buat macam template. Dekat sini boleh buat template. And then dekat sini banyak lah dia punya features dia, banyak lah. Ni kat sini market depth dia. Best lah CQG ni. CQG kalau buka account full margin, dia ada bayaran dia RM160 tak silap. Tapi ada syarat lain, kena trade 50 lot sebulan. Kalau trade 50 lot sebulan, dia free lah. Jadi free. So kalau 50 lot tu, kalau futures, sekejap 50 lot tu. 50 lot ni maksudnya 50 transaction lah. So ni platform, dia boleh tambah-tambah. Dekat sini ada order working, order fail, position. So macam tu lah. Nanti kalau dah buka boleh tengok nanti. Dulu boleh link dengan TradingView. Lepas tu dah tak boleh dah. Tak tahu kenapa dia stop.
So sekarang kita boleh ni lah, boleh try lah paper trade. Contoh kita nak buy terus kan. Ni buy market lah. Contoh kita buy. Kalau biru ni kita long position. Kalau merah kita short position contoh. Dekat sini ada market depth, boleh try lah. I think best jugalah paper trade dekat. Lepas tu kita tengok kat sini ada trading journal, ada account history. So yang ni saya buat trading view baru. So tu lah, boleh try lah untuk practice. So sekarang pun dah naik sikit kan. Cuma malam ni market dia tak berapa rancak sangat lah malam. Macam mana nak marking supply and demand? Rasa macam dah tanya dah itu kan. Supply and demand macam support and resistance lah. Kita ambil body dengan kita ambil wick. Lepas tu jangan terlampau ni sangat lah. Dia punya range dia tu jangan terlampau besar sangat lah. So sekarang dah loss 9 ticks. So tadi saya try buy market je kan. So ni contoh lah supply and demand. Saya tak gunakan sangat. So sekarang dah loss negatif 18. So dia laju lah. Dia laju. That's why selalu kena letak stop loss lah. Stop loss saya selalu guna 7 ke 9 ticks. 7 ke 9 ticks. Maksudnya 7 dalam RM175 ke RM225 lah. Saya punya risk. So kalau tak letak stop loss, memang futures ni memang bukan tempat nak letak stop loss, nak hold, jadi investor. Bukan, sini bukan tempat dia. Sini memang you have to be very disciplined lah dengan you punya stop loss. Sebab dia kalau you salah direction, salah ni boleh terus loss banyak. Tapi saya kurang guna lah supply and demand. Saya banyak guna candlestick pattern, horizontal trend line lah. Horizontal line and trend line. TP saya tengok trailing stop. Saya tengok tak ada lah fix. So selalunya kalau TP ni saya akan gunakan tekan alternate J ni. Okay, tekan alternate J ni contoh dia dah naik kan. Okay, yang ni saya ambil daripada knowledge saya belajar saham dulu lah. So macam ni, bila dia dah naik, contoh lah saya masuk kat sini. So saya trail guna candlestick pattern lah. So kat sini nampak low. So saya naikkan sikit. Tapi jangan letak betul-betul low. Okay, kita bagi range sikit lah, dalam 5 ke 6 ticks. Lepas tu dia dah naik sikit. Kat sini dia buat low baru. So kita nampak kat sini boleh naikkan sikit. Macam tu lah. Kita just trail lah. Selagi tak kena trailing stop, just ride lah. Tapi saya tak pernah dapat lagi lah 100 ticks. Tak pernah dapat lagi. Paling tinggi dalam 70-80 ticks lah. Sebab dia kadang bila kita ride macam ni, dia libas sub. So dia jadi takut sikit lah. Volume saya tak tengok. Ni chart saya. Saya tak pakai volume dekat futures. Sebab bagi saya tak sempat nak tengok. Lebih kepada price action lah. Ni saya punya macam ni saya punya chart. So tak ada volume, tak ada. Mungkin ada orang yang pakai, saya tak pakai lah. Saya pakai macam ni price action. So sekarang saya banyak study basic balik lah. Saya baca buku John J. Murphy dengan Fred Tam, The Power of Japanese Candlestick Charts. So candlestick kita nak nampak support, nearest support. So saya nak refer balik Wyckoff. Wyckoff penting tak?
untuk macam kalau ada basic period macam ni. So saya nak start, saya study basic balik lah. Chart pattern bagi saya boleh pakai, tapi dia tak ada betul-betul complete sangat lah pattern dia. Ada juga pattern, tapi saya tak pakai sangat lah chart pattern. Lepas tu setiap kali opening dia banyak gap lah. Dia banyak gap. So boleh try lah tengok. Boleh try tengok chart. Volume saya tak guna. Okay, ada soalan lagi tak? Ada soalan apa-apa nak tanya? Yang basic-basic saya boleh jawab lah. Kalau yang advance saya apa pasal setup ke apa, saya tak tahu sangat. Saya pakai yang basic-basic je. Candlestick tengok kat time frame mana selalu? Saya tengok dekat 1 minute lah. Sebab saya entry dekat 1 minute. Saya tengok kat 1 minute lah. Tapi you kena tahu juga, kalau highest time frame, maksudnya kalau time frame kita lagi besar, contoh 5 minute dengan 1 minute. Okay, so lagi the longer the time frame, the basic dia dalam buku John J. Murphy tu, the longer the time frame, the more significant. So kalau nak tengok 5 minute untuk candlestick pattern pun boleh juga. Sebab 5 minute ni maksudnya dia gabungkan 5 candle lah. Entry boleh juga entry 5 minute. Ada juga orang entry 5 minute. Tapi saya entry 1 minute. Saya rasa lagi sharp lah. Entry 1 minute. Half margin pakai Nova sahaja. Yes, half margin pakai Nova je. Tak boleh pakai CQG. Contract FCPO tak ada. Kat CQG kita guna by month. So kalau sekarang Jun M lah. MPOM. So dekat sini kalau nanti kalau kita nak tukar, just tekan kat sini, replace. So contoh MPO, dia punya kod dia MPOK. So macam tu lah. Dia tak ada FCPO 1. Pernah loss paling banyak berapa ticks? Berapa tick saya pernah paling banyak loss? Sekejap, tengok sekejap. Paling banyak loss berapa ticks? Saya pernah paling banyak loss sehari 56 ticks, RM1,400. Tapi masa ni sebab saya buat mistake bodoh lah. Saja nak try, tak letak stop loss. So sebab tu lah. Tapi roughly my average loss is saya kira dalam my average loss is 25 ticks lah sehari. My average loss 25 ticks. So dalam RM625 lah. Saya pernah loss paling besar 1,400, 1,200 dalam 3 minit loss. 3 minit dia drop, saya tak letak stop loss. So saya tengah kalut-kalut tu saya just sell market je, lepas tu tengok dah loss lah. Risk reward ratio, kalau boleh macam saya 7. So kalau boleh saya at least saya dapat 35 ticks. 1 to 5 risk reward ratio. So at least dapat 35 lah per trade. Kalau you kena kira win loss ratio. Okay, kalau win loss ratio you, selalunya kalau
average lah. Average trader maksudnya kebiasaannya dia punya win rate 30%. Ni 30 ni normal lah, normal trader. Saya pun saya punya win rate dalam 36 win rate. So dalam 30 ke 40 lah range. So you darab lah berapa ticks bahagi dengan 70% loss, darab dengan berapa ticks. So dapatkan at least 2. So adjust lah, adjust you punya risk dengan reward ratio, win loss ratio. So 30 ke 40 tu is normal punya trader lah. Kalau dia cakap ada juga yang jenis method, ada juga yang method jenis high win rate, tapi dia banyak dia banyak close sekejap-sekejap lah. Maksudnya dapat 5 ticks close, dapat 10 tick close. Penat sikit lah trade. Saya lebih prefer macam, saya punya style trade dekat FCPO dia macam panggil apa lah, kira macam short term trend following lah, lebih kurang lah. Short term trend following. Charting pakai dekat TradingView je. CQG tak pakai. CQG macam ni je. Ada orders dekat sini, orders. Lepas tu ada market depth. Lepas tu dekat sini ada purchase sale, account summary, macam tu je lah. Chart pakai TradingView, tak pakai CQG punya chart. Ada reason dia lah kenapa tak pakai CQG. So pakai, lagipun dah biasa kan, pakai dekat TradingView lah. Penat pula cakap. Okay, apa lagi nak tanya? Paper trade dah kan? Paper trade dah. Apa lagi? Tak ada delay. Tak ada delay. Cuma dah biasa sebab TradingView ni kan dia ada shortcut kan. So basically aku dah biasa lah shortcut semua. Alternate J, alternate R, alternate T. So shortcut lah. Alternate H. So nak laju, dah terbiasa kat TradingView. So ada 2 monitor kan. Kanan buka TradingView, kiri buka CQG. Ada 2 monitor. So basically kalau 10.5 trade, biasa saya 10.5. Kalau saya tak breakfast lagi, 10.5 saya trade dulu. Dapat sikit ke besar ke. Lepas tu dalam 10.50 macam tu saya dah rehat lah. Lepas tu saya pergi makan. Lepak macam tu je lah. Sekarang punya lifestyle. Heavy volume of course pagi lah. Malam tak strong sangat. Tapi hari ni quite nampak nice juga candlestick ni. EMA dulu saya pakai, sekarang saya tak pakai EMA. Saya tak pakai moving, saya tak pakai macam ni saya punya chart. Saya banyak tengok candlestick pattern sekarang. Candlestick pattern, support and resistance, trendline, channel, benda-benda basic je. Master the basics. Tak ada apa MACD bersilang ke apa, tak ada, semua tak. So, saya tak erti lah. Saya pakai yang basic je. Yang penting timing tu cun. Timing kita masuk tu cun. Apa lagi? EMA saya tak pakai EMA. Dulu saya pakai, lepas tu ada juga try buat indikator apa semua kan. Tapi macam
Tak tahulah, saya rasa banyak noise lah. Kadang-kadang lah saya tengok moving average. Kadang-kadang saya tengok moving average. Just nak tengok dari segi dia punya apa? Dia punya direction lah. Kadang-kadang je lah saya tengok MA. MA yang saya guna MA 18. MA 18. Yang ni saya ambil daripada buku John J. Murphy. Dia pakai MA 4, 9 dan 18 untuk futures market. Apa lagi? So boleh try lah. Siapa yang kerja sendiri ke, boleh try trade lah. Macam apa, buat insurance ke kan, boleh try lah trade. FCPO best. Setiap hari boleh untuk buat 200, contohlah 200. Of course lah, kita boleh buat 2,000, 3,000. Kita pun boleh loss 2,000, 3,000. 2,000, 3,000. Tapi kita boleh loss juga 2,000, 3,000. Tapi kalau untuk dapat, let's say you nak buat 250, which is 10 ticks. Sangat senang lah. 10 tick ni boleh sambil makan kuaci lah 10 tick. Memang boleh dapat lah. Tapi loss kena tahu lah. Loss pun dia, bila kita boleh gain banyak tu, maksudnya kita boleh loss banyak tu juga. That's why saya hari first saya trade, saya betul-betul overtrade. Sampai 10 kali in out market. Lepas tu dekat situ saya postmortem balik saya punya trade. Saya tengok ni. Lepas tu saya buat calculation, win-loss ratio, everything. So sekarang saya buat 3 entry, 3 cut loss sahaja. Maksudnya hari-hari saya loss maximum is 21 ticks. Pagi saya loss sekali. Petang sebab market panjang saya loss 2 kali. Malam saya tak trade. Itu saya punya rule sekarang lah. So kalau futures ni you memang betul-betul kena control you punya emosi lah. Sebab rasa macam setiap masa ada entry. So itu dia punya apa, challenge dia. Setiap masa kita rasa macam kat sini pun ada entry, kat sini pun ada entry. So kena control lah benda tu. Overtrade tu kena control. So saya buat rule lah. Pagi loss sekali. Contoh ada slippage. Maksudnya slippage ni kita letak kat loss 7 ticks, tapi dia boleh pergi sampai 9 ticks. So kalau saya loss 3 kali, my maximum loss is 30 ticks sehari. Itu saya punya maximum loss. 30 ticks sahaja. So you kena control lah. Risk management betul-betul kena jaga dekat futures. Tak boleh relax nak hold, tak jadi hold. Memang tak boleh lah. Kontrak FCPO1 tak ada dekat CQG. Kena type dia punya MPO. MPO bulan, MPOM. So boleh lukis lah. Kita nampak kat sini dia sideway kan. Sideway market. So kalau sideway ni, kita buat strategi lain lah. Kalau kita guna moving average, dia jadi berselirat je lah moving average kan. So kita boleh long dekat sini, short kat sini. Lepas tu ada tengok juga apa, mana ni. Lepas tu tengok resistor ni, dah berapa touch, 3 touch. So boleh tengok lah. Lepas tu 10.30 ada market buka, Soya buka 10.30, Soya buka. So kalau Soya buka pukul 10.30, dia maybe dia ada related sikit lah. Dia under vegetable oil, sectorial play punya vegetable oils. Saya nampak paling sama dengan soya lah, instead of crude oil. Chart active month boleh tengok. Kalau TV boleh tengok FCPO1.
ataupun FCPOM. FCPOM Jun. 3 bulan ke hadapan. Tiga bulan ke hadapan. So contoh kat sini kita nak try long kan. So kita buy lah. That's why kalau dekat FCPO ni jangan buy market lah. Kalau boleh kita queue harga lah. Sebab dia memang banyak slippage kan. Ah, 50 orang join lah. Ramai tak? So kalau tak letak stop loss nampak. Boleh loss terus sekejap lah. 12 ticks. 14. Nampak laju macam mana? 20 ticks. Ni malam. Kalau siang lagi kan. So stop loss tu penting lah. Kalau boleh kita nak masuk. Contoh dekat week. Contoh dekat week tu. Kita punya risk. Kita punya risk mungkin kat sini kan. Kita nampak week kat sini 6,015. Mungkin kita nak masuk 5 atas lah. Kita queue 6,020. Contoh. Boleh share tak Nazmi cara guna Fibo retracement dekat FCPO? Saya guna Fibo lain sikit lah. Buat apa? Buat method sendiri je. So saya share, saya tak share kot. Saya tak guna Fibo macam saya saja try lepas tu macam jadi so saya guna lah. So saya guna Fibo lain sikit. So tengok sekarang dah loss. So penting lah untuk kita jaga kita punya risk. Jaga kat loss. So boleh try lah. Saya pun tak kenal sangat lah cikgu-cikgu dekat FCPO ni pun saya tak kenal sangat. So saya banyak belajar dari buku lah. Itu saya join kelas apa itu saya join. Kelas Amir saya pernah join. Kelas apa ni? Apa nama tu? Iman Futures. Iman Futures saya join hari tu. Tapi tak tahu lah. Bagi saya tak recommend lah. Iman Futures lah. Saya tak. Yang Amir best. Tapi Iman Futures saya tak recommend lah. FCPO tak ada operator. Kalau yang apa, yang beli buy and sell memang orang betul-betul nak pakai lah. Orang betul-betul nak pakai sawit. So FCPO tak ada operator. Charting dua-dua sama je. FCPO dengan ni sama je. Continuous. Kalau tak nak pening buka FCPO 1 je. FCPO 1 tanda seru. Sebab harga dia sama kan. naik bulan 8. So charting saya guna FCPO 1 je. FCPO tak ada operator. Dia memang dia panggil hedges. Hedges ni memang orang yang nak pakai sawit lah. Beli memang nak pakai. So siapa yang suka technical analysis boleh try lah. Boleh try. So kita tengok market structure. Kat sini dia buat height. Kat sini dia buat height lah. Lepas tu kat sini dia buat lower height. So kita nampak tadi downtrend lah. So bila downtrend, kita short dekat rebound. Kalau uptrend, kita buy at retracement. So benda-benda macam tu lah. Benda-benda basic market structure. Uptrend, downtrend, sideways.
Sideway kalau range dia besar, kalau dia volatile, kita boleh lah buy at support, sell at resistance. Tapi kalau range kecil, kita elakkan lah. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? So kat sini kita boleh draw channel ke. Yang bestnya FCPO ni, benda yang kita belajar tu kita cepat nampak kan? Sebab dia nak form tu sekejap. So cepatlah kita faham dari segi knowledge, dari segi apa, teori. Kita nampak on the real chart juga. So kita nak short dekat area sini lah, dekat area resistance ni lah. So kena tengok apa, market structure tu penting lah. Market structure, support and resistance, trend line. Siapa yang biasa tengok chart, saya rasa tak ada. Dia berbeza sikit, tapi saya rasa tak ada lah lama sangat kot nak faham. Nova punya trading time berbeza dengan sama je. Nova sama je dengan CQG. Dia punya platform je lain. Tak ada lah apa, Nova tak boleh trade berbeza time trading, tak ada lah. Sama je. Cuma saya suka CQG tu sebab dia macam nampak nice lah, dia punya platform. Nampak minimal macam tu kan. Lepas tu dia banyak dia ada bracket order tu lah. Saya tak sure Philip Nova ada ke tak bracket order tu. Tak silap saya boleh set stop loss sahaja, tak silap lah. Tapi tak penting sangat pun. Ada orang tak particular pun benda tu kan. So boleh je nak guna half margin and then guna Philip Nova. Apa lagi? Banyak lah kot jawab soalan tu. Kan ada lagi nak tanya? So boleh lah nak join siapa-siapa yang ada buat. Tapi saya tak kenal sangat lah. Siapa yang bagus ke apa, tak kenal sangat lah. FCPO punya circle. Lepas tu kelas pun banyak yang mahal jugalah, 7,000, 8,000. Baik saya baca buku lah. Lepas tu test dekat paper trade. Account opening less than 1 month. Account opening 40 working days. I think 40 working days lah. Nova ada delay tak? Tak ada, sama je. Sama je. Sebab dekat FCPO 1 minute, seminit 2 minit ni beza banyak. So dia tak delay lah. Sama je, Nova dengan CQG sama je. So kalau you rasa macam nak try, boleh je nak guna half margin dulu. Tapi kalau boleh, contoh sekarang full margin 11,000. Kalau boleh sediakan 11,000 juga. Janganlah cukup-cukup. Contoh half margin 5,500 kan. Ada modal 6,000. Lepas tu kalau loss 500 dah ni kan. Dah tak boleh trade. Dia ada berapa saya tak ingat berapa persen untuk kena margin call kan. So kalau boleh ada buffer sikit lah. 5,500 mungkin ada buffer dalam 4,000, 3,000. Sebab bila macam saya masa mula trade, saya banyak juga silap on platform. Saya tersilap tekan bracket order, benda-benda technical macam tu lah.
So kena standby juga loss benda-benda macam tu. Tapi untuk orang yang suka technical, tak tahulah, saya rasa akan suka kot futures. Boleh try dulu. Nak cakap pun tak sure lah. Tapi untuk orang yang betul-betul minat technical, saya rasa best kot. Sebab saya, masa saya trade saham pun, saya jenis tak tengok sangat fundamental kan. So best lah technical kat futures, best lah. Okay, apa lagi nak tanya? Platform dah. Apa lagi? Sponsor modal. Saya pun modal cukup-cukup lah. So kalau boleh lah nak try paper trade dulu. So slow lah kumpul. So kalau macam ni non-trending tapi ada jugalah dia dalam trend, ada trend kecil kan. So benda-benda macam tu lah, dia main lukis lah. Okay, so after, ada lagi tak question? Ada apa-apa soalan lagi tak? Ramai juga join. So lepas ni saya nasib baik record. So saya ada record lah, nanti saya upload YouTube. Nak withdraw duit berapa lama lah? 2 hari kot, 2-3 hari lah. 2 hari kot. Saya tak pernah withdraw lagi. Saya tak sure, tak pernah withdraw lagi. Saya rasa 2 hari kot. Yang tu boleh tanya Dr. Arif lah. Lepas tu siapa yang nak buka account boleh boleh tengok kat saya punya Twitter, ada bio kan. Okay, apa lagi lepas tu? Korang tanya. Lepas tu nak cerita pasal saham, lupa pula. Okay, lepas tu untuk indicator. Okay, so indicator ni saya buat cost saya buat basically hari tu saya buat 3,000 lah. So that's why saya cakap cukup 60 tu saya stop lah. So saya buat tak ada untung apa lah, just balik modal lah. So 60 darab 50, 3,000 kan. So indicator tu nanti okay, buka saham. So nanti saya akan bagi access. Okay, so indicator ni untuk saham punya saya dah ada buat, dan sebelum ni pun saya guna. Okay, untuk Nazmi V1 ni, okay, kita masuk part indicator lah. Lepas tu dekat Nazmi V1 ni ada 4 moving average. You boleh nak guna EMA, simple moving average, EMA ataupun WMA boleh. Lepas tu dia punya ada show all time high line. So you tak perlulah nak tengok all time high berapa harga apa semua, kat sini dah ada lah. All time high, 52 high. Lepas tu dekat sini ada value. Value ni volume darab price lah. So maksudnya value ni duit lah. Okay, so kat sini ada all time high punya ni, ada line all time high. Dekat sini boleh ubah lah, dekat sini. Lepas tu ada high or low line, tak keluar pula. So ni indicator ni saya buat. Lepas tu kat sini ada high and low line. Ada low, kat sini high. So kita kat sini kita tahu lah dia downtrend kan. Kita nampak dia buat lower high, lower low ni. Kat sini so dia ada high dengan low line. Lepas tu dekat sini kita boleh set table size yang ni. So boleh set nak kecil ke besar, table location right.
Nak buat right ke, nak buat left. Lepas tu ada gun punya support. Ada apa? Berapa persen. Lepas tu apa lagi? Gun punya support. Lepas tu boleh set nak berapa, 4 ke 5. Lepas tu kita nak tengok rebound. Rebound ni saya set maksudnya dia still dalam low. Dia ada rebound lah. Kat sini ada rebound. Tapi dia still dalam range yang dekat dengan moving average. Tapi kena tengok juga lah chart. So kat sini ada diamond ni. So kat sini nampaknya dia ada rebound lah dekat moving average. Okay, lepas tu yang ni yang best ni sebab dia boleh buat alert. So kita boleh buat alert lah kat sini. Kita just tekan Nazmi V1 ni. Okay, kita tekan sini. Lepas tu kita just set 2 bulan sekali. Kita just set 2 bulan sekali. Kat sini kita boleh set lah. Nak show pop up ke. Kalau nak buat yang send ke Telegram tu, you kena buat webhook URL ni. Yang ni saya dah lupa step dia nanti. Tapi yang ni kena bayar RM25 sebulan dekat TradingView TO. So kalau tak nak, just notify on app lah. Lepas tu create. Lepas tu dia akan keluar dekat sini. Bentuk kenapa ni? So dia keluar 2 bulan sekali je kita set alert. Kita dah screen counter manually. Lepas tu just ni lah. Lepas tu saya ada lagi satu. Saya buat yang ni pun ada alert juga. Kat sini ada pocket pivot background. Maksudnya dekat sini kita ada nampak dia buat volume ni. Lepas tu kita boleh set volume tu, kita nak trigger dia makan volume berapa hari sebelum. Yang ni saya set 3 hari sebelum. So dia keluar benda tu. Dia keluar yang titik-titik hijau. So yang function ni sebenarnya yang volume ni. So let's say contoh you screen counter and then you jumpa base. Okay, let's say contoh counter ni kan. You screen. Lepas tu you jumpa base. Okay. So dalam kepala kita tahu kalau ada satu volume yang masuk, kita terus boleh standby. So kita just set alert. Dekat sini kita set alert. Oh, tak boleh pula. So contoh dekat sini kita dah standby lah. Contoh lah. So kita just set alert. Yang ni memang volume ni memang saya dah try, memang function untuk trade breakout. So alert. Lepas tu tekan Nazmi V1 je. Nazmi V1 pula. VPP ni. Lepas tu just create. So dah keluar kat sini. Okay. So just nanti kalau volume masuk, terus kita boleh standby. Kita nampak ada price action, dah ada breakout, and then boleh terus standby lah. Sebab ramai orang tanya kan macam mana nak ni. Kadang boleh juga kita nak set alert, tapi kadang bila volume ni nampak dekat area sini dekat sini dia dah banyak titik-titik hijau ni. So kita boleh standby awal sikit lah. Maksudnya kat sini dia dah tahu kita ada big base. Lepas tu kat sini ada volume masuk. So function lah. VPP ni saya dah backtest lah. Tu part indicator. Okay, lepas tu apa lagi saya nak cakap? Website. Okay, website. So website dah tinggal 90% lah. 90%. Saya dah siap upload everything. Okay, untuk website saya dah upload everything. And then saya dah susun. Nanti just sekarang developer tengah transfer korang punya email. Ada yang itu ada isi apa?
isi Google Form kan. So siapa yang tak isi tu nanti dia tak boleh login lah. So kalau siapa yang tak boleh login tu nanti boleh PM saya. So saya dah susun semua. So lebih structured lah. Check pattern, candlestick apa semua ni. Trading setup semua. Tapi dia tak habis. Saya dah bagi lah. Kelas saham semua lah. Saya dah bagi link everything lah. So just dalam 85% lah dah complete. Okay, tu saya rasa tu je lah kot. Ada apa-apa soalan tak? So nanti just boleh login lah. Okay. Okay, kalau so far clear tak? Market sekarang, market macam sekarang ni normal. Untuk market apa tu? Saham ke? Saham ke FCPO? So kalau market saham ni dia after 2 years, contoh macam hari tu election US 2020 kan. Kalau based on buku apa ni? Buku apa tu? Buku Stan Weinstein tu dia cakap kalau after 2 years presidential cycle ni 2000 sekarang 2022, so equity ni selalu drop lah. Lepas tu ada banyak faktor lain. Contoh macam inflation. Kalau inflation naik, so saham akan drop. Saham akan drop lah kalau inflation naik. Bila inflation naik, komoditi akan naik. Lepas tu hari tu ada perang lagi. So bila ada perang apa semua ni, money flow akan move to komoditi lah basically. Komoditi, gold, oil. Tapi normal je. Sebenarnya market saham I think macam 2021 tu lah yang neutral kot. 2021, 2019, 2020 tu yang macam tak logik. Kan? So saham ni lebih kepada swing lah. Intraday boleh juga tapi penat sikit lah, counter banyak kan. Kalau FCPO satu counter je, tak penat nak screen. Apa lagi? Oh, dah sejam. Okay, kalau tak ada soalan apa-apa, boleh saya end. Ada soalan apa-apa tak? Tak ada Okey, saya rasa itu saja untuk perkongsian hari ni. Kalau ada apa-apa soalan ke segan nak tanya, boleh PM lah. Okey, so tadi kelas pengenalan FCPO saya pun tak buat slide, saya just intro. Lepas tu apa tadi? Indicator, lepas tu website. Itulah ada 3 tu. Nanti ada buat kelas advance FCPO. Tak ada lah kot. Tahulah.
Macam malas dah nak buat kelas ni. So saya trade. Tak tahu lah, rasa tak layak aku nak buat kelas FCPO. Boleh join kelas orang lain lah. Okay, so I think that's all for me. Thank you so much. Yang sudi join tadi ada 50 orang. Lepas tu 42. Okay, thank you so much yang sudi join. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.